Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita sekali lagi bertemu pada 8 Ramadan. Alhamdulillah dengan izin Allah kita telah dapat menjalani ibadah sedaya mampu kita pada minggu yang lalu, dan hari ini kita masuk hari pertama minggu kedua Ramadan. Dan kita akan sambung hari ini renungan ayat-ayat daripada surah Saba, di mana pada hari ini kita akan sambung ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-8 Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aftaru 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil 'adzabi wadhalalil ba'id. Sadaqallahul azim. Dalam ayat yang ke-7 yang telah kita kupas semalam, Allah menerangkan tentang kata-kata orang kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengejek, ya. Maknanya dalam ayat 7 dan 8 ini menggambarkan bahawa orang kafir itu mereka berada bersama-sama mereka, sedang memperkatakan tentang hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah seorang berkata, kau nak tak aku nak tunjuk ada orang tu kan, dia cakap bila kita dah mati hancur lebur kita akan bangkit semula. Itu lebih kurang kata-kata mereka dalam ayat yang ke-7. Jadi ayat ke-8 ni, aftaru 'ala Allahi kadziba. Adakah dia sengaja mereka-reka cerita bohong tentang Allah? Jadi kata-kata yang dalam ayat 8 ini kemungkinan keluar daripada orang yang sama, yang kata aku nak tunjuk kat engkau orang lelaki yang macam tak dikenali, yang mendakwa selepas mati akan dibangkit tu. Mungkin sambungan kata-kata orang tu lagi, ataupun mungkin ini disahut oleh kawannya. Itu dua kemungkinan, tak ada masalah lah. Tapi dia menggambarkan bahawa mereka sedang berbicara sesama mereka. Okey, aftaru 'ala Allahi kadziba. Adakah dia sengaja mereka cerita bohong tentang Allah? Ambihi jinnah, ataupun dia ni gila. Gila ke orang tu? Jadi cuba kita fikir, ya. Orang Quraisy, mereka mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dari kecil. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul dan menyampaikan kepada mereka wahyu yang diterimanya, Rasulullah sudah berusia 40 tahun. Jadi sepanjang mereka mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tak pernah pun mengesani sesuatu akhlak yang tidak baik pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Malah merekalah yang mengiktiraf kejujurannya. Merekalah yang menggelarkan Muhammad ini as-sadiqul amin, seorang yang benar, seorang yang jujur, seorang yang amanah, seorang yang boleh dipercayai. Jadi tuduhan mengatakan Muhammad ni saja mereka-reka cerita yang bohong adalah satu tuduhan yang memang sangat-sangat tak masuk akal. Apalagi nak tuduh dia ni gila. Adakah orang gila boleh dipercayai? Orang gila dia cakap tak tahu betul ke salah kan. Kalau orang gila ni dia pandai cakap je. Jadi sebab itu dalam surah Yunus, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang menolak
dakwaan yang sebegini memang satu dakwaan yang sangat-sangat tak masuk akal. Ya, Allah berfirman, faqad labistu fikum umuram min qabli afala taqilun. Aku telah hidup di kalangan kamu beberapa tahun sebelum ini. Kamu tak fikir ke nak tuduh kata aku ni bohong? Tak fikir ke nak tuduh aku ni gila? Dalam surah Nun, surah Al-Qalam, Allah sebut, ya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kamu sebenarnya tak gila dengan nikmat yang Allah beri kepada kamu. Maknanya nikmat sebagai utusan Allah ni. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan kau seorang yang benar-benar memiliki akhlak yang sangat mulia, sangat agung. Jadi kalau orang gila takkan boleh dipuji berakhlak mulia pula. Kan, jadi maknanya itulah, ya, kerana sangat sangat ingin, ya, mencari jalan menyekat manusia daripada mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didorong oleh perasaan sangat-sangat mahu menyekat dakwah ni, sampai mereka mengeluarkan kenyataan yang pada mereka sendiri pun tak masuk akal. Tak masuk akal, ya, nak kata Nabi ni seorang yang suka berbohong. Mereka cerita yang tak betul. Memang tak masuk akal. Kalau seseorang itu dah dikenali dengan suka cakap bohong, itu lain lah, kan. Ini seorang yang memang tak pernah dikesani berbohong. Sebagaimana mereka sendiri mengatakan secara terus terang ketika Nabi SAW memulakan fasa dakwah secara terbuka. Nabi naik atas Bukit Safa. Nabi panggil mereka kumpul ramai-ramai. Bila Nabi panggil itu, mereka datang ramai-ramai. Sebab mereka tahu Muhammad ni, dia tak adalah panggil saja-saja. Bila dia panggil tu ada benda ni. Jadi semuanya datang. Jadi bila Nabi tanya, apa pendapat kamu kalau aku bagi tahu di belakang Bukit Safa ni ada tentera berkuda yang akan menyerang kamu esok pagi? Itu suatu andaian yang memang susah nak percaya, sebab kalau betul lah ada belakang Bukit Safa ni tentera berkuda, takkan tak dapat dikesan. Tapi itu pun makna suatu yang susah nak percaya pun. Bila Nabi tanya, kalau aku bagi tahu kamu percaya tak? Mereka kata, kami percaya sebab kami tak pernah tahu kamu ni berbohong. Itulah pengiktirafan mereka bahawa Nabi ni seorang yang tak pernah berbohong. Tapi bila Nabi SAW menyampaikan wahyu Allah, mengajak mereka kepada Islam, sesuatu yang tidak selari dengan nafsu mereka, mereka boleh kata Nabi ni, mereka cerita bohong. Subhanallah, ya. Dan lebih daripada itu, kata gila pula. Ambihi jinnah. Dia gila ke orang ni? Sampai dia kata pun, rajulin pun, seolah-olah mereka tak pernah kenal pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Begitulah punya teruknya, ya, penentangan kaum Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjawab dakwaan tuduhan yang tak masuk akal tu, bal. Bal ni maknanya bahkan dengan erti kata dia nak menolak apa yang ada, apa yang telah dikata, dan nak menjawab maknanya apa yang sebenarnya bercanggah dengan apa yang mereka katakan. Kalau mereka kata Nabi ni mereka cerita bohong, jadi bila kata bal maknanya bukan, dia benar. Macam tu. Kalau mereka kata Nabi ni gila, jadi Allah jawab bal. Bal tu maknanya tak gila, dia memang seorang yang siuman. Itu maksud bal. Jadi bal maknanya tidak sekali-kali. Apa yang mereka tuduh Nabi ni mereka cerita, tidak. Apa yang mereka tuduh Nabi ni sengaja buat cerita bohong, bukan. Nabi tidak berbohong, Nabi bercakap benar. Apa yang mereka tuduh Nabi ni gila, bila Allah kata bal maknanya bukan, dia sekali-kali tak gila, malah sebaliknya dia adalah
siuman. Itu maksud bal. Maknanya menolak apa yang dituduh dan menegaskan sebaliknya, berlawanan dengan apa yang dituduh itu. Allazina la yu'minuna bil akhirati fil azabi. Jadi orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Kenapa pula hari akhirat ni? Ya, sebab hari akhirat ni satu daripada apa yang diserukan, apa yang dinyatakan, apa yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tak kata allazina la yu'minuna bir rasul, ke tak kata macam tu kan. Jadi tidak beriman dengan hari akhirat ni maknanya menolak seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, ataupun menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab satu daripada isi kandungan dakwah ni ialah mengajak manusia supaya beriman dengan hari akhirat. Jadi wallazina la yu'minuna bil akhirah fil azabi, akan berada dalam azab. Maknanya memang berhaklah untuk menerima azab, wadhalalil ba'id, dan kesesatan yang sangat jauh. Kesesatan yang sangat jauh. Jadi macam mana tak jauhnya? Sebab seorang yang sangat mulia akhlaknya, seorang yang sangat dikenali dengan jujur dan amanah ini, dituduh mereka cerita bohong atau dituduh gila. Memang satu tuduhan yang sangat jauh, yang tak boleh dibayangkan betapa jauhnya tuduhan itu. Ya, tu Allah sebut wadhalalil ba'id. Jadi dua ancaman untuk mereka, ataupun dua akibat yang akan mereka terima, iaitu mereka akan menerima azab dengan sebab menuduh Nabi SAW berbohong, dan mereka juga dicop, ya, berada dalam kesesatan yang sangat jauh kerana menuduh Nabi SAW seorang yang gila. Jadi itulah lebih kurang intipati ayat yang ke-8. Jadi memberi pengajaran kepada kita bahawa untuk mengajak manusia kepada kebenaran ini bukanlah sesuatu yang mudah, ya. Walaupun orang yang mengajak itu seorang yang telah dikenali sangat benar, sangat tinggi akhlaknya, sangat mulia perangainya. Jadi kita bayangkanlah kalau orang macam kita, orang tak nak percaya, orang tak nak terima, adalah sesuatu yang orang kata apa, boleh masuk akal lah kan. Orang macam Rasulullah yang begitu mulia akhlak pun ditentang, didustai, dituduh macam-macam. Jadi apalah orang macam kita ni, kalau orang tuduh macam-macam, kenalah faham dan sabar, terimalah dengan redha, di samping teruskan berusaha menyampaikan kebenaran, ya, sebagaimana Nabi SAW tidak gentar, tidak putus asa, tidak down, ya, tidak rasa down dengan tuduhan-tuduhan yang berat itu. Jadi moga-moga ia memberikan suntikan semangat kepada kita untuk terus menyampaikan kebenaran dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah sama-sama kita belajar memahami kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dijemput Allah dalam keadaan direda kepada kita, insyaAllah. Sekian dulu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.